وكافة الأنبياء أولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله, sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah berbanyak-banyak kita rafakkan tinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Ta'ala. Pagi ni kita dihidupkan lagi, dikembalikan lagi untuk bernafas, seterusnya menyusuri kehidupan sebagai manusia, sebagai khalifatullah, menanggung segala tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita, cuba lari daripada segala larangan daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah hari ini kita akan sambung surah An-Nazi'at. Hari ini kita akan masuk ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 daripada surah An-Nazi'at. Oleh kerana ayat dia pendek-pendek, kita baca dulu nanti. Kita cuba hari ini bawa sampai ayat yang ke-26. InsyaAllah Ta'ala. Okay, boleh baca sama-sama lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pada ayat yang terdahulu, iaitu berkenaan dengan diswafati, macam mana malaikat yang mencabut nyawa dengan satu rentapan, dengan begitu laju, dengan begitu cepat. Pergerakan cahaya mereka itu sungguh laju, sehingga kan dalam satu masa dapat meregut, dapat mencabut nyawa seberapa banyak bilangan manusia atas perintah Allah Ta'ala. Dan bahagian-bahagian malaikat yang membawa rezeki ataupun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menguruskan bahagian hal rezeki kepada sekalian makhluk, bukan sekadar manusia, bahkan termasuk haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang dan juga makhluk hidup yang lain. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang Roh Kudus, iaitu malaikat Jibril alaihi salam, betapa begitu taat dan setianya beliau di dalam melaksanakan pemerintahan Allah Ta'ala. Yang mana ayat yang ke-15 ini Allah Ta'ala ajak kita memerhati kepada satu perintah Allah Ta'ala ke atas seorang Rasulnya, yang mana disebut berkali-kali cerita tentang Nabi Allah Musa alaihi salam di dalam Al-Quran. Kisah paling masyhur sekali di dalam Al-Quran ialah kisah tentang Nabi Allah Musa bersama dengan Fir'aun. Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir hanya satu tempat sahaja, itu dalam surah Kahfi. Tapi dengan Fir'aun banyak. Kenapa? Adakah Allah Ta'ala suka kepada Fir'aun? Tidak. Tetapi Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita bahawasanya hambanya yang paling kuat keazaman, ulul azmi, yang paling tinggi keazaman itu adalah Musa, kerana beliau berlawan dengan satu makhluk yang bernama Fir'aun. Makhluk bernama Fir'aun ini adalah sejenis makhluk manusia yang hatinya keras, lebih keras daripada batu yang disebutkan beberapa tempat di dalam Al-Quran. Yang mana kisah Fir'aun ini termasyhur kerana beliau mengaku diri dia Tuhan. Dan yang kedua, kemasyhuran kerana negeri yang ditakbir oleh Fir'aun itu negeri yang kaya raya. Orang kaya ni biasalah, kebiasaannya mereka akan termasyhur. Baik. Kita tengok pada ayat yang ke-15. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulakan dengan hal. Hal ini kalau dalam bahasa nahwunya disebut sebagai adatul istifham. Adat istifham yang dimulai dengan soalan. Soalan. Hal ataka hadithu Musa. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bermaksud, adakah sudah datang kepada engkau Muhammad, cerita atau berita tentang Musa. Allah Ta'ala berbicara di dalam Al-Quran, semuanya dikembalikan kepada dhamir. Kaf mukhatab itu dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hang pernah dengar tak cerita pasal Musa? Walhal berkali-kali Allah Ta'ala telah pun mengulangi cerita tentang Nabi Musa dengan Fir'aun dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tanya lagi, macam kita kan sembang-sembang, hang ingat tak cerita? Hang ingat tak cerita kawan tu itu? Jadi dimulai dengan pertanyaan. Kenapa ayat ini dimulai dengan pertanyaan? Walhal Allah Ta'ala tahu memang Rasulullah pernah dengar cerita pasal Musa. Tapi kenapa Allah Ta'ala tanya? Sebab nak tarik perhatian. Kalau macam kita sembang, hantar tak? Bila kata hantar tak tu, siapa-siapa yang tengah duduk sembang rabung tu berhenti. Pasal nak tahu apa yang dia nak kata. Jadi hal ini, hal untuk menarik perhatian. Perkataan hal ataupun huruf adatul istifham yang dimulakan dengan hal. Adakah? Nak tahu tak? Anda pernah dengar tak cerita pasal Musa? Jadi maka penafsir kitab mufassirin daripada Ibnu Qurtubi menyatakan bahawasanya perjuangan
Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun adalah satu perjuangan yang begitu sengit sekali. Nah, hal ni sajalah sekadar catatan. Hal ini bermakna ada istifham li takrir untuk memberi peringatan. Saja-saja saya bagi. Tak catat pun tak apa, tak duduk takrir, nak kena cerita takrir banyak sikit. Baik. Ketika mana Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Muhammad SAW, sampai ada lagi cerita pasal Musa. Jadi Rasulullah SAW bertanya cerita macam mana ni? Sifat Nabi SAW ketika berhadapan dengan ilmu wahyu ini, baginda akan tunduk mendengar dengan penuh tekun agar baginda tak lupa. Walhal kita tahu hati baginda cukup suci, cukup murni. Apabila dibaca sekali, masuk terus tanpa pindah-pindah ke tempat lain lagi. Cuma baginda akan pindahkan kepada para sahabat ketika baginda membacanya tanpa meninggalkan satu titik ataupun satu huruf ataupun barang yang berbeza. Semua sama. Itu tanda kesucian hati Nabi SAW. Baik, bila ditanya tentang Musa, Rasulullah tekun mendengar. Nak cerita pasal apa ni? Nak cerita pasal apa pula? Nak cerita Nabi Musa ni dia banyak sangat. Cerita dia dengan Fir'aun, cerita dia dengan Qarun, cerita dia dengan Haman, cerita dia dengan orang Qibti yang dia bunuh, cerita dia dengan Nabi Allah Syu'aib alaihi salam, cerita dia dengan Nabi Allah Khidir, cerita dia bawa puak-puak Bani Israel lintah Laut Kulzum, cerita dia bawa Bani Israel nak masuk negeri Palestin, cerita dia dengan Nabi Allah, dengan malaikat Israel, banyak cerita dia. Sebab tu dalam Al-Quran ni 400 kali. 400 kali diulang disebut. Kenapa? Sebab banyak kisah dia. Dia di antara Nabi yang paling banyak cabaran dan dugaan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Dan penceritaan tentang Nabi Musa ini dibawa cerita kepada Rasulullah SAW secara berulang-ulang untuk memberi kita panggil motivasi, kekuatan jiwa untuk Nabi meneruskan perjuangan. Kerana Nabi SAW ini berjuang dengan makhluk manusia yang berbagai-bagai peringkat. Nabi juga berdakwah dengan raja-raja. Nabi juga berdakwah dengan panglima-panglima. Nabi juga berdakwah dengan saudara-saudara terdekat termasuk pak penakan dia. Nabi juga berdakwah dengan isteri-isterinya. Nabi juga berdakwah dengan kafir musyrikin Quraisy. Nabi juga berdakwah dengan Bani Israel. Dan juga Yahudi. Dan di antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Nabi SAW, maka Allah Ta'ala bawa mai cerita Nabi Musa nak bagi kuat. Dengar Musa lagi teruk. Dengar aku nak cerita dekat Musa, dia macam ni. Jadi bila Rasulullah dengar, maka Rasulullah SAW mendapat satu kekuatan daripada apa yang Allah Ta'ala nak cerita. Baik. Dalam kisah yang akan kita baca ini, kisah ni kalaulah ukhwah muslimah semua ingat, kita pernah cerita dah di dalam surah Toha. Surah Toha. Tapi oleh kerana penceritaan ini dibawa berulang kali oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, apa salahnya kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, yang bukan alim ulama ini mengulang-ulang cerita itu untuk menguatkan jiwa kita juga, seperti mana Allah Ta'ala mengulang-ulang cerita yang sama untuk menguatkan jiwa pendakwah seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah beringat cerita ni dah cerita dah. Yang ni dah tahu dah. Tapi kita meraihkan ayat-ayat Al-Quran yang mengulang cerita walaupun untuk beberapa kali dah. Okey, baik. Apa firman Allah Ta'ala pada ayat yang ke-16 sambungan? Kata Allah, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika menyeru akan dia, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, oleh Tuhannya, di lembah tua. Muqaddas ni yang suci. Tua ini nama wadi tu. Wadi suci. Wadi suci nama dia Tua. Bukan tua, tetapi Tua. Macam kemarin saya sebut full stop, bukan full stop. Okay, full stop. Apa ingat kemarin full stop maksud apa? Perhiasan, kan? Yang ni Tua. Makhraj huruf To. Penuh dalam mulut lidah kita tertampan pada langit atas.
tua. Penuh dalam mulut kita sebut. Baik, Allah Ta'ala telah pun membawa kisah tentang Nabi Allah Musa alaihi salam. Kita kembali balik, kita rujuk balik di dalam surah Taha ketika mana Nabi Allah Musa membawa anak dan isteri dia selepas berapa tahun dia berkhidmat kepada Nabi Allah Shu'aib. Siapa ingat? Nah, ingat tak ingat sudahlah. Selepas 10 tahun kan Nabi Allah Shu'aib kata kena kerja dengan aku 8 tahun sebagai mahar. Nah, mas kahwin. Baginda berkahwin dengan anak Nabi Allah Shu'aib kan. Jadi Nabi Allah Shu'aib kata kerja 8 tahun tapi dia lajak bagi jadi 10 tahun. Selepas 10 tahun maka dia mendapat perintah nak baliklah ke negeri. Kita tengok selepas 10 tahun dia duduk di Madian. Lama dia duduk. Lepas tu dia nak baliklah ke Mesir. Bila dia nak balik ke Mesir, dalam perjalanan dia nak pulang ke Mesir itu, tiba-tiba dia sampai ke satu tempat yang bernama Wadi Tua. Suasana ketika itu terlalu sejuk. Suasana ketika itu terlampau sejuk menyebabkan apabila malam mereka tak boleh nak meneruskan lagi perjalanan. Dah malam, suasana makin sejuk, mereka tak boleh lagi nak berjalan. Bila tak boleh, maka dia pun ambil keputusan untuk berhenti. Berhenti di situ mencari perlindungan untuk anak dan isteri yang telah dibawa. Okey, kita tengok Bila dia berhenti situ, tiba-tiba dia nampak di atas Gunung Tursina. Gunung Tursina ataupun di lereng Tursina. Di atas puncak Tursina itu ada satu lereng dataran, satu cahaya yang sedang menyala-nyala. Sangkaan Nabi Allah Musa alaihi salam bahawasanya yang menyala itu adalah api. Lalu baginda pun meninggalkan anak dan isteri dengan satu pesanan, hampa jangan ke mana-mana, aku nak naik di atas gunung tu, nak ambil api untuk dibawa turun. Pertama, untuk dijadikan bahan bakar, nak masak, nak panggang apa-apa. Dah sejuk, lapar, nak bagi makan. Yang kedua, untuk dijadikan pendiam ataupun pemanas badan kerana suasana terlampau sejuk. Yang ketiga, untuk dijadikan, kalau kendi kita panggil toslet lah. Untuk menjadikan teman dalam perjalanan. Sebab mereka berjalan ni dengan tak ada papan tanda. Arah pun tak tentu hala. Jadi bila ada api di tangan, andainya kata diserang binatang-binatang buas, maka ada senjata untuk menjadi pelindung dalam perjalanan. Jadi di atas 3 tujuan yang Nabi Allah Musa naik ke atas Bukit Tursina untuk mengambil api itu tadi. Jadi dalam surah Taha diceritakan dengan begitu panjang lebar apa yang diperolehi apabila dia sampai ke puncak Tursina, apa yang baginda dapat. Dan baginda dapati bukan api yang duk menyala, tapi pokok, satu pohon. Satu pohon yang sedang menyala, dan menyalanya api itu warna hijau. Dan apabila ulama membuat penelitian kenapa api itu berwarna hijau, kerana kepanasan yang luar biasa. Lepas tu bila mana dalam riwayat Al-Quran seterusnya menceritakan dia dengar satu suara, yakni suara Allah Subhanahu Wa Taala yang tak bersuara dan tidak berhuruf. Kita jangan fikirlah macam mana seperti mana selalu kita belajar dalam Usuluddin. Jangan kita kata Allah Ta'ala itu bersuara, nescaya dia menyerupai kita. Suara yang tak berhuruf, yang tak berbunyi. Wallahu a'lam, seperti mana yang dia bertakalam dengan Nabi Allah Musa, wallahu a'lam. Cuma hanya Allah Ta'ala menterjemahkan, Allah Ta'ala bagi tahu, aku ni Tuhan kamu. Aku ni Tuhan kamu. Aku nak bagi satu mukjizat kepada kamu. Mukjizat apa yang akan diberi, iaitu dapat tangan dia bercahaya, sebab dia memang nak naik ambil api. Jadi Allah Ta'ala kata, seluk tangan masuk dalam baju ni, melalui leher baju ni dia seluk masuk. Kemudian bila dia keluarkan cahaya,
daripada kiri dan kanan. Kalau kita fikirlah dengan akal kita yang tak berapa nak logik akal ni, kita kan tak cerdik mana. Dia nak naik pergi ke atas bukit tu, dia nak ambil api tu, dia nak bawa turun macam mana? Mungkin dia kena buat jamong lah. Nak bawa turun. Tursina bukan rendah tau. Tursina ni tinggi lah. 4 jam. Dalam tempoh 4 jam tu apa yang nak tahan? Bukan ada lighter masa tu. Nah, macam mana cara dia nak bawa turun? Allah kan maha bijaksana. Allahu khabir, Allahu alim. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Lantas Allah Ta'ala bagi mukjizat yang pertama, iaitu kedua-dua belah tangan Nabi Allah Musa boleh bercahaya dengan cara baginda masuk tangan dia di dalam nak baju, bawa pula dapat cahaya. Itu tujuan asal dia nak naik ke bukit untuk nak ambil cahaya, nak turun mereka kepada anak dan isteri dia agar dapat memanaskan badan, boleh memasak dan menjadi teman di dalam perjalanan. Okey, yang pertama Allah Ta'ala bagi tu kat dia. Yang kedua Allah Ta'ala bagi kepada dia apa dia? Tongkat. Tongkat. Itu tongkat yang boleh berubah bentuk menjadi ular. Kan waktu dia naik, memang dia bawa tongkat dia. Dia naik bukit tu, dia bawa tongkat. Bila dia sampai dekat dengan pokok tu, Allah Ta'ala tanya, apa yang ada di tangan kamu wahai Musa? Patutnya tak payah tanya. Dah nampak dah memang di tangan tu ada tongkat. Dan Nabi Allah Musa jawab, di tangan dia ada tongkat. Untuk apa? Tongkat tu pertama digunakan. Dia kan, Nabi Musa ni seorang pengembala kambing. Dia tak pernah tinggal tongkat. Jadi orang yang bawa tongkat ni tak koman lah. Orang yang bawa tongkat ini dia membawa salah satu daripada sunnah. Sunnah para Nabi semua bawa tongkat. Jadi jangan kita rasa orang bawa tongkat ni, dia tu tak lama dah bertongkat dah pun. Tak. Orang yang bawa tongkat ini adalah orang yang tawaduk apabila merasa diri dia lemah. Dia bergantung harap dengan Allah Ta'ala. Nak peringat dekat diri kita, aku ni memanglah lemah sangat-sangat dah. Sehingga berjalan pun dah kena guna kaki yang nombor 3 dah. Kaki hak 2 tu dah tak boleh dah. Apabila menyedari keadaan itu, kita akan sentiasa mengingati mati. Jadi begitu juga para rasul yang terdahulu, mereka semua ada tongkat. Okey. Dia kan mengembala kambing. Apabila pokok tinggi-tinggi, kambing ni sifat dia tak suka makan rumput di tanah. Rumput yang merapat di tanah, kambing tak suka makan. Itu sifat kambing. Dia suka makan daun di ranting. Bagilah kat dia yang di tanah. Tak seperti lembu. Lembu rebah dia pun ragut yang rumput yang merapat di tanah. Tu kelebihan tu masing-masing Allah bagi. Kalau kambing dia tahu kan rumput merapat di tanah atau ranting, dia tak tahu, tapi Allah Ta'ala bagi ilham. Jadi bila ranting yang tinggi-tinggi tu, kambing dia nanti kerabat naik atas pokok, tak sampai. Nabi Musa AS akan tolong dengan menggunakan tongkat dia lah, tarik pucuk-pucuk bagi kepada kambing peliharaan baginda. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga kegunaan tongkat itu, kata Nabi Allah Musa AS, ketika mana dia diserang binatang-binatang buas. Dia boleh pukul dengan tongkat. Itu ketiga. Yang keempat, menjadi teman dia naik bukit. Bila nak naik bukit, bawa tongkat. Sebab apa? Jadi kaki nombor 3. Jadi menambahkan lagi tenaga dan kekuatan untuk mendaki terus ke atas. Sebab tanah Jordan ni dia berbukit bukau. Tanah Jordan dia berbukit bukau. Kalau kita ada direzekikan untuk menziarahi Jordan, kita boleh tengok depa belah kambing ni di lereng-lereng bukit, kambing gemuk-gemuk, tapi di atas bukit macam itulah keadaan Nabi Allah Musa alaihissalam satu ketika dulu. Bukan sikit masa dia belah, 10 tahun. Kambing Nabi Allah Syuaib menjadi makin banyak. Semua besar-besar. Subhanallah. Kekayaan Allah. Allah yang kaya. Kita tumpang kekayaan Allah. Okey, itu kisahnya. Itu kisahnya dia naik ke Bukit Tursina. Kemudian bila dia turun kepada anak dan isterinya, dia bawa cahaya. Sambungan ayat dia. Itu di wadi apa? Wadi Tua. Wadi Tua. Apa Allah Ta'ala nak suruh lepas Allah Ta'ala bagi kepada dia tongkat? Tongkat itu menjadi ular. Ular yang besar. Makan segala apa yang ada di atas Bukit Tursina tu.
makan pokok, makan batu, makan kayu, dia tahu kat sana. Dia jadi takut. Bila dia takut, dia kata nak buat macam mana ni, nak tangkap ular besar tu. Allah Ta'ala kata pegang balik. Pegang balik, terus dia tongkat balik. Berubah menjadi tongkat. Itu mukjizat. Okey, itu satu mukjizat yang Allah Ta'ala bagi. Kemudian dia tanya kepada Allah, nak suruh dia buat apa ni? Allah Ta'ala suruh Nabi Allah Musa dengan cahaya lah. Panggil Nat. Susah payah dia Nat. Kemudian dia tanya, nak suruh buat apa ni? Bagi tongkat jadi ular, bagi cahaya, nak suruh buat apa? Kata Allah pada ayat yang ke-17, Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Kata Allah Ta'ala, pi kat mana ni? Pi kat Fir'aun. Pasal apa? Innahu tagha, melampau sangat dah Fir'aun ni. Dia kata, aku ni Tuhanmu, ya Musa, hang jangan takut apa. Sebaliknya aku nak pesan dekat hang ni, pilah dekat Fir'aun. Fir'aun ni melampau sangat. Pasal apa melampau? Okey. Sifat melampaunya Fir'aun pada ketika ini berani mengaku dia sebagai Tuhan. Dia kata sungai Nil yang mengalir itu adalah daripada tapak kaki dia. Kan kita tahu sejarah dunia mencatatkan bahawasanya sungai yang paling terpanjang di dunia adalah sungai Nil yang tak jumpa ulu dia main terbit kat mana. Dia pun tak boleh nak cari tak mana. Itu sejarah dunia mengakui tentang kehebatan sungai Nil yang mana rasa airnya berbeza-beza mengikut negara yang dia lalu. Mungkin struktur tanah dia ataupun sifat penduduk-penduduk dia melintasi bahagian-bahagian tempat. Dan ada ketikanya pada bahagian-bahagian negara dia jadi seolah-olah beralun seperti laut, dan ada ketikanya dia mengalir perlahan, ada ketikanya dia ada gelombang. Dan isi dalam sungai Nil ini terlalu banyak khazanah kekayaan yang boleh dikutip, yang boleh digali oleh penduduk-penduduk negara yang sungai Nil lalu. Tapi bagi Fir'aun ketika ini negara dialah yang ada sungai Nil. Negara dia ada sungai Nil. Jadi kekayaan daripada sungai Nil itu tumbuhnya sayur-sayuran, buah-buahan, pembangunan dalam negeri. Orang pun suka masuk ke dalam negeri Mesir kerana negeri Mesir itu makmur. Makmur dengan Allah Ta'ala alirkan sungai. Kemudian dia buat istana betul-betul di atas sungai Nil, tempat taman permainan. Sebab tu Nabi Musa boleh masuk. Apabila dihanyutkan oleh ibu dia, boleh masuk dalam istana. Sebab memang waktu tu istana dia memang betul-betul di pinggiran sungai Nil. Jadi dia rasa sungai Nil itu mengalir melalui tapak kaki dia. Itu melampau tak? Melampau. Kita tahu manusia tak boleh buat ayak. Tak boleh. Ayak kencing dia pun Allah Ta'ala bagi. Kalau tak bagi pakai tak kencing lah. Tengok berapa ramai orang yang tak boleh kencing. Apa jadi? Tu kata kita tak ada satu pun kita punya. Semua kita punya, Allah punya. Jadi itu sifat melampaunya Fir'aun. Dia bagi tahu, aku ni anak Tuhan kepada matahari. Tuhan matahari. Matahari itu bermakna bapa dia. Tuhan yang disebut sebagai Tuhan Ra. Ra ni maksud dia api lah. Jadi dia bertanya, kalau kata dia tu Tuhan, siapa Tuhan kepada dia? Dia kata Tuhan kepada dia iaitu matahari. Bermakna Fir'aun ni sembah matahari. Lampau ni Allah Ta'ala maksudkan innahu tagha. Jadi segala kekayaan rakyat tu dia yang bagi. Segala kemakmuran negara itu dia yang punya, dia yang bagi. Jadi rezeki kepada rakyat juga adalah dia, pemberian daripada dia. Kemudian kata Nabi Musa alaihi salam, saya kena campur sebab kalau terus baca tak faham saya kena campur daripada surah Tuhan. Nabi kat Fir'aun ni nak kata macam mana? Macam kita lah. Nabi ni nak kata macam mana? Kita ingat balik kisah. Kenapa Nabi Musa lari pergi Madian?
Pasal apa? Siapa ingat? Kenapa Nabi Musa lari dari Madian? Sebab dia terbunuh seorang Qibti, kan? Nah, jadi Nabi Musa ni, dia bila dia nak balik pergi ke Mesir, dia nak jumpa dia beradik dia saja. Dah lama dia tinggal kampung halaman. 10 tahun dia tak balik kampung. Dia nak balik nak pergi jumpa dia beradik dia. Nak tengok mak dia, ayah dia. Nak tengok kakak dia yang tukang duduk intik, tak manalah bekas yang mak dia hanyutkan tepi kan. Dia nak pergi jumpa mereka tu. Secara rahsia sengak-sengak lah nak masuk ke Mesir. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintah suruh pergi jumpa Firaun. Dia paling tak nak jumpa Firaun sebab Firaun nak bunuh dia. Sebab dia bunuh Qibti orang Firaun. Jadi dia tak mau pergi lah. Nah, bila dia tak mau pergi, Allah Ta'ala kata, hang kena pergi. Tu dia tanya, dah kalau nak pergi nak kata apa tu? Nak Allah Ta'ala ajak kepada dia. Faqul halaka ila an tazakka. Allah Ta'ala tahu yang Nabi Musa ni seriau lah. Takut jugalah orang nak bunuh kita. Okey, kalau dalam surah terdahulu, Allah Ta'ala cerita Nabi Musa dia bukan takut mati. Dia takut dakwah dia terhenti dekat tu saja. Tak boleh nak sambung lagi. Sebenarnya dia tu banyak misi dia nak kena bawa tu kan. Dia nak pergi selamat puak-puak Bani Israel daripada cengkaman Firaun dan sebagainya dah. Lepas tu Allah Ta'ala pesan hampir kata dekat dia. Kata kat siapa? Kata kat Firaun, maukah engkau menjadi orang yang bersih, tazakka, orang yang suci. Suci daripada apa? Suci daripada sifat ketuhanan yang dia mengaku dia Tuhan. Suci daripada sifat sombong dia. Suci daripada takaburnya. Suci daripada riaknya. Hamba nak sucikan sifatnya. Sucikan hatinya yang begitu hitam dan beku. Hampir jumpa dengan dia. Kata dekat dia, hamba dah suci. Maksud kalau suci ni kita kata, mau tak bersihkan hati. Mau tak bersihkan diri daripada dosa. Mau tak bertaubat balik kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, pergi habaq dekat Fir'aun lagu tu lah. Habaq dekat dia, kata macam ni, ada Tuhan lain. Tuhan iaitu Tuhan aku dan Tuhan hang. Kita bertuhankan kepada Tuhan yang sama. Allahu Ahad, Allah yang tunggal yang asa. Yang la syarikalak, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi itu di antara kata-kata yang Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Allah Musa. Ajak Fir'aun ini kepada beriman dengan Allah Tuhan yang Esa. Okey. Di dalam surah Taha Allah Ta'ala sebut lagi Nabi Allah Musa minta apa? Minta apa? Siapa ingat? Minta seorang teman yang pandai berbicara. Sebab Nabi Allah Musa alaihi salam tak berapa petah bercakap, kurang fasih. Kerana lidah baginda pernah satu ketika dulu terbakar semasa diberi api oleh Fir'aun, kan dia berbuah api dan masuk dalam mulut dia menyebabkan lidah dia terbakar dan pada bahasanya kurang fasih. Lalu dia minta seorang teman untuk menterjemahkan agar dia tidak diejek ketika bercakap. Bila mana dia diejek waktu bercakap, jadi kita nak bercakap benda baik, orang kata bercakap pun tak betul, mana bercakap dengan orang akan gelak menjadi ejekan, sedangkan dia nak sampaikan satu seruan yang benar. Jadi dia tak mahu dia menjadi bahan ejekan, dia minta seorang teman. Kemudian Allah Ta'ala bagi siapa dekat dia? Nabi Allah Harun yang akan menunggu dia pada pintu masuk ke kota Mesir. Nabi Allah Harun akan menanti dia untuk menjadi orang yang kita panggil macam juru bahasa. Juru bahasa kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Okey. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku tunjuki engkau, ini engkau tunjuk kepada Fir'aun balik satu jalan kepada Tuhan engkau sehingga engkau jadi orang yang takut kepadanya. Hampir kata dekat Fir'aun, dia mau dah sucikan hati dia, sucikan diri dia sehingga engkau boleh tunjukkan kepada dia satu jalan kepada Tuhan. Kita tahu jalan apa? Jalan kepada Tuhan, jalan kebenaran yang selalu kita minta pada Allah di dalam solat kita sehari semalam 5 waktu.
Kita ulang 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta satu doa yang begitu ampuh sekali yang terkandung di dalam Al-Fatihah, iaitu satu doa, ihdina, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitu jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka itu. Jalan siapa orang yang Allah bagi nikmat ni? Jalan orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar, jalan orang-orang muhsinin, orang-orang yang baik, jalan orang-orang yang solihin, jalan orang-orang yang soleh, jalan para syuhada, orang yang mati syahid, jalan aulia, jalan para wali. Itu jalan yang bakal ditunjuk oleh Nabi Allah Musa alaihi salam kepada Fir'aun. Mudah-mudahan, kata Nabi Musa kepada Fir'aun, fatakhsha, hang rasa takut sikit. Sebab Fir'aun ni dia tak takut kat siapa-siapa. Dia mengaku dia Tuhan. Dia boleh bunuh siapa-siapa yang dia nak bunuh. Dia boleh kahwin dengan siapa-siapa dia nak kahwin. Ingat minggu lalu saya pernah cerita, dia nak kahwin, dia nanti kahwin dengan anak dia. Dia tengok anak dia, anak terlampau ramai, bundik dia ada 1,000. Jadi main beranak pinak dia sampai tak kenal. Tengok cantik dia menikah, padahal anak dia. Tengok yang tu dia menikah, tengok yang ni dia menikah. Melampau, terlalu melampau sifat dia. Itu menyebabkan Allah Ta'ala kata hang kena pi kat dia. Hang kena pi. Tujuan asal nak balik jumpa adik-beradik, jumpa Pak angkat balik. Mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan yang akan aku bagi ini memberi takut, biar dia rasa takut. Bahawasanya aku ini adalah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa. Pembalasan yang akan diterima, pembalasan yang amat berat yang akan diterima oleh manusia yang begitu sombong dan angkuh. Jadi ini peringatan-peringatan yang Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni, dia cakap kepada Nabi Allah Harun. Nabi Allah Harun yang akan menterjemahkan kepada Fir'aun dan juga menteri-menterinya. Wa mala'ihi ni menteri-menteri Fir'aun dan yang lain. Baik. Pada ayat yang ke-20 Allah Ta'ala kata fa'arahul ayatal kubra. Lalu dia perlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tunjukkan kepada Fir'aun dan juga pembesar-pembesarnya, menteri-menteri kabinetnya, satu ayatul kubra, satu mukjizat yang besar. Apa mukjizat yang paling besar kepada Nabi Musa yang Allah Ta'ala bagi? Tadi yang kita sebut, tangannya boleh mengeluarkan cahaya, tongkatnya boleh bertukar menjadi ular. Sebab Fir'aun kan bila mana Nabi Allah Musa ni dah pergi menghadap dengan dia, dah pergi jumpa dengan dia, dekat hang ni nak boleh bagi apa? Fir'aun kata hang nak boleh bagi apa dekat aku? Hang sendiri pun hidup merempak di buang negeri, patah balik mai, duduk dalam negara ni pun dalam keadaan menumpang. Maksudnya dia di buang negeri lah kan, sebab dia ni di antara wanted lah, orang yang dikehendaki kerana membunuh. Jadi bila patah balik mai nak ajak aku pula. Jadi kata Fir'aun, lah ni kita buat satu pertandingan. Kalau hang menang, kami semua akan ikut hang. Kalau hang kalah, hang kena ikut kami. Jadi itulah di antara pertandingan yang dibuat, iaitu pertandingan Nabi Musa dengan ahli-ahli sihir Fir'aun. Ada di dalam sirah beberapa riwayat menceritakan ahli sihir Fir'aun ni ada 12 orang. Ada kata 8, ada kata 12. Wallahualam, jumlahnya tak dicerita dalam Al-Quran, tapi memang dia patut ahli sihir. Lalu mereka pun bersetujulah nak buat pada satu tempat, nak buat pertandingan, persaingan di antara Nabi Allah Musa dengan ahli-ahli sihir. Dan bagi nujum-nujum lah, nujum-nujum Fir'aun berjumpa di satu tempat pada hari raya, di satu lapangan yang luas. Mungkin balai lintang ke, balai rong seri ke, wallahualam. Jadi dan dalam pertemuan tu ahli sihir pakat-pakat bawa tali itu
bertukar menjadi ular, lantas menyerang Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Dan waktu itu Nabi Allah Musa alaihissalam melepaskan, dia ada satu tongkat yang Allah Ta'ala bagi di tangan tu tadi. Dia pun lepas ular dia tu, ular dia besar, makan semua. Ular dia bukan sekadar makan seekor dua ekor, makan ke semua. Dan dia makan segala jenis benda, batu pun dia makan, kayu pun dia makan. Segala dia makan. Lepas tu bila mana ahli-ahli sihir ni tengok lagi dahsyat, lagi besar dia main, bukan kecil-kecil ular. Bukan besar-besar, ular sawah anaconda tu besar lagi. Sehingga kan dalam beberapa riwayat cerita, pada ketika itu tongkat-tongkat, senjata-senjata yang ada pada pengawal pun dia makan habis. Bahkan ular itu juga menganga mulutnya yang luas pada pengawal-pengawal Firaun. Tak takut ke? Sampai kepada tahap tu. Dia bukan makan ular ahli sihir tu saja, bahkan dia kutip segala apa yang ada. Termasuklah berhala-berhala batu-batu kecil yang dia susun di kaki Firaun tu. Dia makan habis. Jadi itu yang disebutkan sebagai ayatul kubra, mukjizat yang besar. Hampir tunjuk. Kata Allah Ta'ala, hampir tunjuk dekat dia. Kalau kata dia tak beriman juga, memang saja. Hampir tunjuk dekat dia. Ini kata Allah, ini mukjizat paling terbesar yang kau berikan. Jadi, apa tindakan Firaun? Bila dia tengok mukjizat yang besar tu, dia tak mengaku. Fakadzaba wa asa. Ini kita kata, kalaulah dalam hati orang tu sakit, kalau dalam hati orang tu hati busuk, hang tak usah cakap lah macam mana dekat dia pun, dia takkan fikir yang baik. Dia fikir tak elok saja. Fakadzaba. Tetapi dia mendustakannya. Wa asa, dan dia menderhaka. Berpaling. Dia kata apa? Musa ni pergi belajar sihir ke? 10 tahun hang tinggal di Mesir. Hang patah balik main bawa sihir lagi besar rupanya. Dia tuduh Nabi Musa ni bawa sihir. Padahal kata Nabi Allah Musa, ini bukan sihir. Ini satu mukjizat. Ini satu kebesaran. Bantuan yang Allah Ta'ala hantar dekat aku. Tak terima. Sebab apa? Memang dia tak bersedia untuk membersihkan hati dia. Cuma ada baroya sa'ah. Kemudian dia pun berpaling lalu berusaha. Okey, usaha di sini usaha apa? Dia tinggal Nabi Allah Musa lepas semua ular-ular ahli sihir dia dimakan oleh ular Nabi Allah Musa. Dia tinggal Nabi Allah Musa. Dia pun berusaha cari akai nak buat macam mana. Kan dia ada satu penasihat yang paling jahat. Siapa dia? Haman. Haman. Tu menteri dia. Menteri dia kata lah ni, kita jangan bagi Musa jalankan dakwah dia. Kita kumpulkan seluruh penduduk Mesir bagi ucapan. Apa yang nak kata? Habaq kata, Mesir ni negeri hang, dunia ni milik hang, kekayaan ni hang punya, dan segala untung baik untung jahat di dalam penduduk rakyat-rakyat Mesir ini semuanya bergantung pada hang. Jangan ikut Musa. Musa tu ahli sihir. Ahli sihir yang nombor 1. Lagi hebat daripada yang kita punya. Sedangkan ahli sihir dia yang kata 8 orang ataupun 12 orang tu, semua ikut Nabi Allah Musa. Jadi apa kita nak buat kepada ahli sihir yang ikut agama Musa ni? Apa kita nak buat? Tangkap. Tangkap yang kata diceritakan mereka itu disiksa oleh Firaun dengan siksaan yang amat dahsyat, iaitu dengan cara digantung ataupun disalib, diletakkan tengah panas lalu dipotong secara berselang. Dia tak potong sekali tapi dia gunakan gergaji, dia potong tangan dengan gergaji. Dia tak gunakan pisau yang tajam ataupun pedang yang tajam ataupun tombak untuk dibunuh secara sekaligus, tetapi disiksa mati pelan-pelan. Dia potong, dia pakai gergaji. Kalau kata tangan kanan dia potong, dia akan potong kaki kiri. Kalau dia potong tangan kiri, dia akan potong kaki kanan secara berselang. Dia buat macam tu. Jadi azabnya lama. Lalu dijemur tengah panas. Masa dia potong tu dia biar hari ni, esok dia potong hak lain pula. So potong hak lain pula. Itu siksaan dia buat. Agar ahli sihir dia tu dapat satu pengajaran, kami tak mahu ikut lah dah.
Ini akibat apabila beriman dengan Tuhan Musa, ini akibat yang terpaksa ditanggung. Itu usaha yang dilakukan. Dia kata dah hang berpaling, dah hang tak mau ikut ajaran, hang tangkap pula orang yang mau ikut ajaran. Padahal masa awal tadi hang dah berjanji, kalau hang menang dalam pertandingan ini wahai Musa, kami semua pakai ikut hang. Ini perjanjian orang munafik, ini perjanjian orang kafir, ini perjanjian orang musyrikin. Maka kita tak boleh dengar tentang perjanjian orang-orang yang sebegini. Jadi nasihat daripada Haman, kumpul seluruh penduduk Mesir. Fahasyara fanada. Maka dikumpulkannya rakyatnya, himpun semua, suruh bagi ucapan. Fanada, berseru. Seru kat mereka. Panggil mereka semua mai dekat hang. Duduk di hadapan hang. Bagi satu ucapan. Ucapan yang paling dahsyat, yang paling toro, yang paling melampau yang diucapkan oleh Fir'aun. Apa dia? Faqala ana rabbukumul a'la. Inilah kata-kata. Ini juga kata-kata yang Allah Ta'ala ulang di dalam Al-Quran. Ada beberapa tempat. Maaf, saya bukan tahfiz. Saya tak tahu ada beberapa tempat. Tapi memang banyak tempat. Diulang-ulang. Faqala ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, aku ni rabbukum, Tuhan kamu, a'la, yang paling tinggi, yang maha tinggi. Pasal apa hampa nak pergi ikut Tuhan Musa yang tak nampak pada pandangan mata? Musa bercakap pun tak betul, tak tahu. Hampa nak pergi ikut dia. Sedangkan aku ni, yang selama ni hampa mai cari aku ketika mana hampa susah. Hampa mai cari aku ketika hampa lapar. Hampa mai cari aku ketika hampa tidak ada perlindungan. Hampa cari aku ketika mana hampa nak mulakan tanaman. Kan mereka penduduk-penduduk Mesir ni tanam, segala hasil tanaman semua kena bagi kat dia. Dia ambil sikit saja untuk nak makan di rumah. Itulah yang dibuat oleh Fir'aun. Kemudian bila tak ada, kena pergi minta sedekah kat dia. Dia nanti bagilah sikit-sikit, esok main minta pula. Jadi dia rasa dia Tuhan. Dia yang dok bagi dia pemakan. Walhal dia tak sedar itu adalah hasil dari usaha rakyat dia yang dia rampas. Rakyat nak makan, terpaksa pergi minta dekat dia. Dia ambil harta kekayaan rakyat. Hasil tanaman, buah-buahan, biji-bijian, semua dia ambil. Dia ambil, lepas tu bila hampa mau, hampa kenalah pergi minta sedekah kat dia. Dia bagilah kat dia sikit-sikit. Esok main pula, lusa main pula. Jadi dengan sebab tu dia terkabur, dia sombong. Dia rasa aku ni Tuhan yang duk bagi hampa makan. Macam mana hampa tak mahu sembah aku? Dia kata, sembahlah aku ni Tuhan hampa yang maha tinggi. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka disiksalah dia oleh Allah, akan jadi pengajaran di hari nanti dan di permulaan. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas sifat melampaunya Fir'aun ini sehingga berani mengaku dirinya sebagai Tuhan, satu azab yang akan dia terima dia di antara orang yang awal sekali yang akan disiksa di akhirat nanti. Orang yang mula-mula sekali yang akan menerima siksaan Allah. Kalaulah makhluk yang pertama yang akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi makhluk pertama yang akan disiksa di padang mahsyar dan juga di kiamat nanti adalah makhluk bernama Fir'aun. Dia akan disiksa oleh Allah. Bahkan Fir'aun ini Allah Ta'ala bukan sekadar siksa dia ketika mana mati. Di dunia lagi dia disiksa. Kita tengok dalam sejarah Al-Quran yang kita baca, penyiksaan pertama yang dilalui oleh Fir'aun adalah waktu mana kan dalam riwayat kata dia ni Allah Ta'ala bagi kelebihan istidraj kepada dia. Dia tak pernah sakit, itu istidraj. Sebab tu dia berani mengaku dia Tuhan. Dia tak pernah sakit sikit pun. Dia tak ada kudir sikit pun. Kita ni kudir merata, garu kudir. Garu kudir. Dia apa pun tak ada. Kalau kita tengok kekasih Allah, Nabi Ayub alaihissalam, apa Allah Ta'ala uji dia? Dia sakit kulit, teruk kan.
Tapi kat Firaun Allah Ta'ala tak bagi. Awaklah kat Firaun yang punya jahat tu bagi sehat. Bagi tak ada dia bagi tak ada apa. Dia pergi berak pun 40 hari sekali. Kita ni lambat silap sikit makan berak air kot. Kencing tak berhenti-henti. Tak pergi silap sikit mah cirit-birit. Itu istidraj yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Tapi kita tahu apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita, itu tanda Allah Ta'ala sayang dan kasih. Dia bagi kita, dia cuci kita, itu dengan penuh kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Segala kesakitan yang kita tanggung adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Firaun yang kata 40 hari sekali berak, dia nanti berak tu busuk dekat tengah Mesir tu punya busuk dia. Dia punya keriau lah, bayangkan sekali nak berak 40 hari sekali nak bawa pula 40 hari punya makan tu. Keriau tu saya cerita lah, tu azab. Dan waktu mana dia mengejar Nabi Allah Musa bersama dengan Bani Israel tu, dalam perjalanan dia mengejar tu, apabila dia cantumkan, Allah Ta'ala mencantumkan semula laut yang dibelah dengan izin Allah Ta'ala, laut yang dibelah oleh Nabi Allah Musa itu, sampai di tengah dia dicantumkan. Waktu dia setengah sakit mati tu, dia keriau kepada Nabi Allah Musa daripada jauh, dengar. Nabi Allah Musa dengar, aku beriman dengan Tuhan Musa, ya Musa dengarkanlah, saksikanlah aku beriman dengan Tuhanmu. Itu dia dah nak mati dah. Itu penyiksaan tu, kata Allah kami bagi kat dia. Penyiksaan yang awal dia mati lemah. Dalam tempoh dia nak mati tu dia seksa. Bukan kata mati terus, dia telan air, muntah balik, tak mati lagi, tenggelam timbul. Sehingga perut dia terisi dengan garam yang penuh, perut dia siap. Garam di Laut Kulzum. Ini dia panggil Laut Merah. Sebenarnya nama dia dalam Al-Quran Laut Kulzum apalah. Kita kan pandai-pandai panggil. Tapi dunia apa letak nama dia Laut Merah. Jadi inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya apa yang demikian itu di kisah yang kita baca daripada Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-25 ini, kata Allah zalika, semua yang aku cerita tu sesungguhnya yang demikian itu adalah menjadi la'ibrah. Apa dia ibrah? Peringatan, pengajaran. Ibrah ni maksud ada pengajaran liman yakhsha, bagi orang-orang yang ada rasa yakhsha. Yang rasa apa? Yang rasa takut kepada Allah. Kalau nak rasa takut, takutlah. Kalau hak yang tak takut tu, dia tak kisah. Hang cerita api lah kat dia macam mana pun, dia tetap tak rasa apa. Dia rasa tak ada apa. Biasa je. Tu Musa dengan Firaun. Kita bukan dia Firaun, kita orang biasa sahaja, tapi kita boleh jadi Firaun ketika mana kita bersifat angkuh dan takabur. Kalau kata nak tengok bukan sekadar Firaun, berapa ramai raja-raja terdahulu yang hidup di dalam pemerintahan kuku besi. Waktu ketika mana mereka itu disanjung oleh rakyat, mereka menjadi angkuh dengan kekayaan, walhal tanpa mereka sedari kekayaan mereka itu juga adalah datangnya daripada hamba rakyat. Namun tidak ada insaf pada raja-raja yang terkemudian. Kan lepas daripada Firaun, dia main lagi raja-raja lain. Boleh tak menjadi keinsafan? Tak juga. Sampailah kepada raja-raja pada zaman Jahilah. Dulu kan, mengatakan raja pula di alam maya. Kan dulu kalau kata silap sikit bubuh penampak mati, dan kematian itu tidak ada pembelaan. Kemudian kalau mereka pergi buat lawatan kampung ke kampung, tengok isteri orang yang cantik, ambil buat bini dia, paksa juga sedangkan kawan tu dah ada suami, dah ada keluarga, anak pinak, rampas isteri orang, buat isteri sendiri. Tengok anak dara orang yang cantik-cantik, tangkap, bawa mai ke dalam istana, dipaksa menjadi dayang, dan dayang itu digunakan sebagai gundik. Tak ubah seperti hamba abdi, itu raja-raja
satu ketika dulu kalau kata silap sikit, bunuh, mati kematian yang tidak pernah dibela. Pasal apa? Pasal raja buat. Bila raja buat, tak ada balasan, tak ada qisasnya, tidak ada perbicaraannya, boleh dia nak buat apa pun. Jadi benda perkara sebegini tidak menimbulkan rasa takut di hati orang yang dia tak rasa nak beriman dengan Allah. Namun bagi orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia akan sentiasa rasa takut. Kadang kita takut tersilap cakap, takut memberi fatwa, takut silap bagi nasihat. Kita takut, bukan takut pada orang, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu andai kita tidak dipuji di atas usaha yang kita buat, tak mengapa, janji Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala pandang. Andai kita tak dikenang atas jasa kita pun tak mengapa, kerana kita buat kerana Allah, biar Allah sahaja yang merakamnya di samping malaikat kiraman katibin. Itu yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung kita tak mengharapkan balasan daripada makhluk sesama kita, kerana sesungguhnya manusia itu mudah lupa. Cepat lupa, tak kisahlah. Tetapi biarlah usaha kita yang sedikit ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wallahu a'lam. InsyaAllah minggu depan dengan izin Allah kita akan sambung ayat yang ke-20. Pun masih lagi dimulai dengan adatul istifham. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Kalau hari ini Allah Ta'ala cerita pasal Fir'aun dengan Musa, macam mana, lalu di penutup ayat ini akan diceritakan sedikit tentang perbandingan kehidupan manusia dengan perbandingan langit. Langit ni ada akal tak? Langit tak ada akal. Tapi Allah Ta'ala nak abang. Macam mana cerita langit ni? Apa yang dia buat keluar? Apa sumbangan daripada langit untuk kita yang duduk di bawah dia? Kata Allah, sama tu jadi banaha, bumbung, bangunan yang duduk di atas pohon. Tapi dia ada sumbangan. Sumbangan langit kepada kita amatlah besar. Tanpa kita sedari, besar sangat sumbangan langit kepada kita. Baik, Allah Alam, insyaAllah kita sambung ayat yang ke-27 pada minggu hadapan. InsyaAllah, kalau Allah Ta'ala bagi rezeki untuk kita hidup lagi, kita kembali berkuliah pada minggu depan. Dan untuk esok insyaAllah kita akan kembali kepada kitab Misbahul Munir, iaitu pada membicarakan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Perbicaraan ini berkenaan dengan aqidah, itu kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Esok di mana? Di Dewan Ukhuwah Muslimah Permatang Damar Laut. Jadi siapa yang berkesempatan, yang dapat keizinan dari Allah, dari suami, dari ahli keluarga, bolehlah hadir bersama-sama. Wallahu a'lam. Baik, saya buka soalan daripada para sahabat yang ada di alam maya ni, boleh kalau yang boleh saya jawab, insya-Allah saya jawab. Baik, ada soalan? Sunyi sepi je. Mana pi kakak-kakak semua? Kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu pergi mana? Assalamualaikum Ustazah. Azul tanya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, macam kita dekat nama Ramadan ni kan, kita nak mengaji. Lepas tu sedangkan sekarang kita belum lagi sampai, belum tamat lagi kan, belum sampai habis lagi. Bila masuk Ramadan tu kita nak mula dari awal balik ke ataupun kita sambung je yang kita sedang baca sekarang ni? Okey, baik Kak Zura. Berkenaan dengan kita nak mengaji Quran lah di dalam bulan Ramadan ni. Kita dah duduk mengaji dah.
Katalah kita dah baca sampai juzuk 13 ke 10 ke, tak kisahlah, dah tengah jalan dah. Kemudian masuk Ramadan. Sedangkan belum habis lagi kita lagi. Adakah kita nak mula daripada awal balik, iaitu surah pertama, Fatihah kemudian Alif Lam Mim, ataupun kita nak sambung? Baik, tidak disyaratkan untuk masuk Ramadan mula mengaji daripada awal. Sebaliknya Allah Ta'ala suruh, Rasulullah SAW berpesan, jadikanlah bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Jadi bacalah walaupun qul huwallahu ahad, itu juga adalah petikan daripada ayat Al-Quran. Jadi pada persoalan Kak Zura ini, maka apabila kita baca Al-Quran secara bersendirian, elok kita sambung terus bagi habis. Nah, elok kita sambung terus bagi habis. Dan apabila kita bertadarus bersama-sama sahabat, kita tak usah ambil kat tengah kita baca tu, sebab dia tak baca lagi. Kita seorang yang baca. Tapi bila kita bertadarus bersama kawan-kawan, mulakan daripada Fatihah dan Al-Baqarah. Bila kita sendirian, kita sambung bagi perhabis. Tang mana yang kita sedang baca tu. Okey Kak Zura. Okey, terima kasih. Okay. Kak Zura sihat nak? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di apa macam bulan Syaban ni, selepas 15 hari bulan Syaban, dikira makruh kan Ustazah bila kita berpuasa ya, berpuasa sunat. Apa dia? Saya tak apa clear apa dia? Betul kan? Selepas 15 Syaban. Masih bolehkah kita berpuasa sunat? Macam kata Okey, baik. Terima kasih nak. Selepas 15 Syaban, bolehkah kita berpuasa sunat? Baik, di sini ada beberapa pandangan tentang puasa sunat selepas 15 Syaban. Bagi orang yang tak pernah ambil apa-apa puasa sunat, dia tak pernah puasa Isnin Khamis pun, dia tak pernah ambil puasa sunat Syaban pun, dan dia tak ada puasa apa-apa pun yang dia nak kena bayar. Qada tak ada. Tiba-tiba masuk 15 Syaban dia nak puasa. Kononnya puasa nisfu Syaban. Tak ada puasa nisfu Syaban, tak ada. Atas daripada tu dia tak pernah puasa sunat, tiba-tiba dia nak ambil puasa 16, 17, 18, maka makruh hukumnya. Sebab dia tak pernah ambil. Tapi kalau dia memang istiqamah, mungkin dia puasa awal dia ambil Isnin Khamis. Hari tu 16 Syaban, kebetulan jatuh hari Khamis. Boleh tak dia puasa? Boleh. Dan seterusnya dia boleh puasa. Sampai 29 Syaban dia boleh puasa. Sebab apa? Dia orang yang istiqamah berpuasa sunat. Dia boleh tak? Boleh. Nah, bagi orang yang selalu puasa sunat. Tapi tak pernah puasa sunat, tak duduk pergi rajin pula nak ambil 15 ke atas Syaban. Jadi makruh. Okey Kak Syimah? Ya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah, Assalamualaikum. Ya, Kak Ilah. Kak Ilah kado puasa hari Isnin dengan Khamis. Lepas tu niat dia niat kado. Boleh kan? Walaupun tak baik. Kau nak puasa kado Isnin Khamis ke? Ya, cantiklah tu. Cantiklah amalan tu, berpuasa kado pada hari Isnin dan Khamis untuk meraih pahala 2 dalam 1. Dapat 2 dalam 1, insya-Allah. Allah kan Maha Kaya. Kita niat kado, tapi Allah Ta'ala nanti bagi package satu lagi, dapat pahala sunat Isnin dan juga Khamis, insya-Allah. Niat kan Ustazah? Ya. Niat kado. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah, satu lagi soalan. Ya. Macam puasa hari putih kan? Puasa hari putih dia ada 3 hari. Adakah terdapat dalam nas-nas yang mengatakan yang hari putih memang ada 3 hari berturut-turut macam tu? Okey, baik. Adakah terdapat dalam nas-nas? Maksud nas ni hadis. Adakah terdapat dalam hadis hari putih memang 3 hari? Ya, memang terdapat dalam hadis hari putih ada 3 hari. Memang Nabi tak pernah tinggal setiap bulan. Kata Nabi, cara untuk menguatkan tubuh badan, menguatkan tenaga,
jangan kamu tinggal berpuasa pada hari-hari putih iaitu 13, 14 dan 15 ataupun yang ambil 15, 16 dan 17. Maka sahabat lebih masyhur mengambil kata 13, 14 dan 15 secara 3 hari berturut-turut tanpa diselangi. Kita tak boleh 13 puasa, 14 tak mau. 15 puasa, 16 tak mau. Tak boleh. Kena dibuat secara 3 hari berturut-turut. Ya, ada nas, ada hadis. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Okey. Ada apa pesanan? Tak ada apa nak pesan Okey, alhamdulillah tak lambat dah 21 hari lagi meniti Ramadan. 21 hari meniti Ramadan. InsyaAllah sama-sama kita berdoa agar Allah panjangkan umur kita. Dapat masuk satu Ramadan pun jadilah. Anda ditakdirkan kami mati ya Allah. Matikanlah kami hingga bertemu dengan Ramadan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a. Wa fahman wasi'a. Wa amalan mutaqabbala. Wa taubatan nasuha. Wa tijaratan lan tabur. Allahumma balighna Ramadan ya Allah. Allahumma balighna Ramadan ya Allah. Allahumma balighna Ramadan ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad.